Seorang bernama Samiri. Seorang bernama Samiri, namanya Musa As-Samiri, Musa bin Dhafar As-Samiri. Dia adalah daripada Bani Israel juga, seorang Yahudi yang terpedaya dengan kekufuran, namun tidak cukup kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga mengajak orang lain supaya kufur. Demikian peranan Samiri di dalam menyesatkan orang lain. Samiri ketika Nabi Musa berjalan dengan Bani Israel menyeberangi lautan itu, lalu di satu wilayah, yang wilayah itu ada manusia yang menyembah berhala. Masa lalu di situ Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, "Wahai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan macam mana mereka menyembah Tuhan berhala itulah." Nabi Musa marah. Kenapa kamu ini tidakkah mengerti makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan itu tidak boleh diwujudkan dalam bentuk jasad tertentu, dalam bentuk wujud tertentu. Kamu ni orang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalam. Samiri mengambil peristiwa itu sebagai kinut, dijadikan sebagai umpan. Oh, Bani Israel ni tadi dia nampak ada orang sembah berhala, dia nak Tuhan yang wujud dalam bentuk fizikal. Maka Samiri create satu isu untuk menarik perhatian Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang fizikal. Apa sebabnya? Tadi mereka minta Tuhan secara wujud, ada bentuk jasad tertentu. Maka ketika itu Samiri pun juga membuat Tuhan yang dibuat daripada emas, dibentuk dalam bentuk lembu, dan pada lembu itu ada lubang daripada mulut, sampai ke ekornya di belakang. Kalau terkena angin dahsyat pada lubang tu, maka akan terdengar suara bunyi, macam seruling itu kan, ditiup, ada bunyinya. Lembu atau emas yang dicairkan lalu dibuat lembu, dibuat dalam bentuk lembu, ada lubang daripada depan sampai ke belakang. Kalau terkena air ada suara, atau ke angin ada suara, maka kata Samiri, tengok Tuhan kamu itu bersuara. Mereka pun akhirnya pada menyembah kepada Tuhan buatan Samiri, yaitu yang dibuat daripada emas berbentuk lembu. Ya subhanallah, kita pun hairan juga, macam mana dia boleh berfikir ada Tuhan seperti itu. Qala inna qad fatanna qaumaka, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menduga dan menguji kaum kamu wahai Musa, min ba'dika, setelah kepergianmu, wa adhallahumus Samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah kalau kaumnya ini sudah menyimpang dan sesat, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, maka Nabi Musa kembali segera. Sepatutnya Nabi Musa ini masih berada dalam masa-masa bersama dengan Allah untuk menerima wahyu. Setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera Nabi Musa kembali untuk mengislah, untuk memperbaiki, untuk meluruskan kekeliruan dan sesatnya Bani Israel. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, maka Nabi Musa segera kembali ke kaumnya ghadban, dalam keadaan marah dan juga kesal. Asifa kesal, ghadban marah. Ini marah kerana Allah Subhanahu wa taala. Asifah, kesal ke atas perbuatan mereka itu yang menyimpang daripada
kebenaran. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu sudah menjanjikan kepada kamu janji yang baik, risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, keselamatan yang ditunjukkan oleh Allah kepada mereka daripada kejaran Fir'aun, mukjizat demi mukjizat ditunjukkan, al-manna was-salwa diberikan, Taurat yang menjadi pembimbing kepada mereka pun dibawa oleh Nabi Musa. Bukankah itu janji Tuhan kamu kepada kamu? Afatala alaikumul ahdu, adakah sudah terlalu lama perpisahan aku dengan kamu sehingga kamu terus menyimpang daripada kebenaran? 30 hari je aku tak ada. Yang ditinggalkan oleh Nabi Musa 30 hari, dosa yang dilakukan tak tanggung, dosa syirik terus. Mungkin kun maksiat kecil kun, ini tidak, langsung Tuhan ditinggalkan, tak disembah, menyembah Tuhan baru, menyembah Tuhan buatan mereka sendiri. Afatala alaikumul ahdu, adakah terlalu lama terpisahnya aku dengan engkau? Adakah terlalu lama aku tinggalkan engkau sehingga engkau meninggalkan ajaranku ini? Am aratum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau kamu ini memang sengaja mahu ditimpa murka daripada Tuhan kamu? Fa akhlaftum mau'idi, sehingga engkau ingkari apa yang telah aku janjikan kepada engkau. Yakni Nabi Musa sebelum pergi sudah berjanji, ini Harun aku tinggalkan untuk kamu, apa-apa rujuk kepada dia, ikut apa nasihatnya. Itu perintahnya Nabi Musa alaihissalam, namun diingkari. Bahkan Nabi Harun hampir saja dibunuh ketika mereka menyembah kepada berhala, kepada lembu buatan itu. Nabi Harun halang mereka, katanya takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu abaikan perintah Musa. Maka mereka pun hampir membunuh kepada Nabi Harun, sehingga Nabi Harun tak boleh berbuat apa karena kesesatan yang dilakukan oleh Bani Israel. Demikian Nabi Musa alaihissalam menegur kepada mereka. Ayat ini memberitahukan bahwasanya semakin seseorang itu jauh daripada agama, semakinlah dia akan meninggalkan agama. Semakin seseorang itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, dia akan semakin jauh dari Allah. Kenapa secara khusus Nabi Musa mengatakan, adakah aku ini terlalu lama tinggalkan kamu sehingga kamu tinggalkan ajaranku? Yakni dengan kata lain, semakin orang ini menjauh daripada ajaran nabinya, semakin dia akan menjauh daripada agama yang benar, akan tergelincir kepada yang tak benar, yang tidak hak, bahkan akan tergelincir kepada perkara yang batil, wal iyadzu billah. La ilaha illallah. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat berselisih satu dengan yang lain, kata baginda Rasulullah, adakah kamu nak bergaduh satu dengan yang lain, hampir berkelahi, hampir angkat pedang, sementara aku masih hidup? Ya, ini macam mana boleh berlaku sementara aku masih hidup, kau dah nak bergaduh? Faham tom? Idan masa di sini jarak antara seseorang dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak disikapi dengan penjagaan kepada ajaran yang dibawa oleh nabinya, dia akan semakin jauh daripada kebenaran dan akan tergelincir kepada kebatilan.